Kita sampai masuk pada sesi yang kedua. Kali ini tuan-tuan, kita lihat pada amalan di Masjidil Haram. Apa amalan yang boleh kita lakukan dalam tempoh yang kita mengerjakan ibadat ini? Antara yang kita boleh buat selain daripada ibadat umrah, tawaf, tawaf sunat, salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, dia macam biasa. Dan begitu juga ada selawat ke atas Nabi SAW. Banyakkan selawat, amalan di Masjidil Haram. Niat beriktikaf dalam masjid. Jangan lupa nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Sama-sama sebut nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Okey, yang ketiga, yang keempat, kita perbanyakkan zikir, ya, zikrullah. Zikrullah, ramai punya sini. Okey, ya. Abah apa ni? Oi, saya kira sini ada atus perempuan ni. Saya nak test mikrofon ni boleh pergi jauh mana. Okey. Kemudian kelima, kita perbanyakkan Al-Quranul Karim. Ya, tuan-tuan dan puan, kalau ada peluang tuan-tuan pergi ni, pergi tahun ke Kota Makkah, tuan-tuan perempuan boleh tak mahu tak kita target untuk hafal khatam Al-Quran di Mekah? Boleh? Boleh, ya? Tapi bila dah pergi baru nak rancang dia tak jadi. Kita sebelum pergi ni kita kena rancang dulu dah. Boleh ke rancang untuk khatam Al-Quran ke Mekah? InsyaAllah, ya. Jadi rancangkanlah. Ni kalau sekiranya siapa yang dapat peluang pergi haji tu 45 hari, dia kena sukatlah 45 hari tu cukup berapa juzuk untuk satu hari. Dia kena plan begitu. Dia tak boleh bila pergi tu dia akan jadi, tak. Dia kena rancang. Yang kelima, jauhi perkara-perkara makruh, laghat, sia-sia, ya. Sia-sia. Antara benda-benda yang laghat kita dah tahu, berbual kosong. Cara kita tak nak berbual kosong, jangan duduk dengan kawan yang kita kenal. Itu dia. Bagi tahu terang lah. Yang kena ni banyak cerita saja. Banyak cerita saja. Dia ni mikrofon. Dan dari kawan yang kita ya, tak ada kita dah membuka kira lagi. Seterusnya terus saya takut juga ni. Baik jemaah, maklumat terbaru, ya, kita mungkin tak sampai 1000 orang, ya. Lebih kurang dalam 900 lah hari ni. Saya dengar tuan-tuan perempuan punya parking kereta pun sampai ke tempat pasar malam sana. Betul, ya? Jadi nak kena parking tu kena berhemah lah, tidak menghalang rumah-rumah ahli qaryah jiran-jiran tetangga di sini. Sebab mungkin mereka nak keluar ke tempat lain, ikut terhalang. Jadi kena telefon pula jadi kuasa masjid untuk menggerakkan kenderaan tu, ya. Jadi kita ambil kisah lah. Kita sedang diuji macam mana kita nak santuni, ya, orang sekitar kita, ya. Ada yang tadi makan. Kalau kita nak santuni ni, kalau cukup satu bekal makanan cukuplah. Kita ambil 2 pula. Ada orang yang tak dapat lagi. Jadi memang kita kena suka betul. Datang selipur lain, balik selipur lain pula. Ramai ni ada dekat hampir 1000 orang ni. Allah sedang uji kita macam mana, ya. InsyaAllah saya kira tuan-tuan kita buat yang terbaik, insyaAllah. Okey, kita pergi pada seterusnya, iaitu sejarah air Zam-Zam. Tuan-tuan sebut Ma'u Zam-Zam. Okey, Ma'u Zam-Zam ni kita sama baca hadis Nabi, Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Jadi Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Apa dah? Cuba baca tuan. Apa dah? Apa hadis tadi? Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Apa makna hadis ni? Maksudnya ialah air Zam-Zam
zam-zam itu mengikut apa yang diarahkan ketika diminumkan. Ya, kita minta pada Allah dengan minuman air zam-zam ini, Nabi sebut apa yang kita hajatkan ketika minum, dia akan menjadi hasrat itu akan dipenuhi insya-Allah dengan kemakbulan, kemuliaan air zam-zam. Air zam-zam ni air apa? Air yang paling mulia dalam dunia ini. Ya, air yang paling mulia dalam alam ini. Ya, disebut dalam hadis, khairu ma'in 'ala wajhil ardi ma'u zamzam fihi ta'amun minat tu'mi wa shifaa'un min suqmi. Maksudnya, sebaik-baik air di muka bumi Allah ini ialah air zam-zam. Padanya ada makanan yang menyegarkan dan penawar bagi segala penyakit. Air zam-zam. Ya, air zam-zam ni sangat istimewa. Air zam-zam ni tempat kedua termulia dalam dunia ini. Ya, yang pertama ialah air yang keluar daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa siri peperangan Badar, keluar makanan, keluar minuman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu air yang paling mulia. Yang kedua ma'u zam-zam. Dan air pertama ni kita memang tak dapat nak rasailah. Air zam-zam ni memang kita boleh. Ya, sekarang ni boleh kita rasai air zam-zam itu dan cuba kita kawal. Kadang-kadang tidak ada pengesahan tentang air zam-zam itu. Kadang-kadang ada sedikit dan sebagainya. Ya, apa makna zam-zam? Zam-zam ialah sebuah lembah yang besar asalnya, tidak berhuni. Kemudian ada sejarahnya, kemunculannya. Hajar berlari-lari anak antara Safa dan Marwah mencari air. Kemudian putera Ismail menangis, kepanasan dan dahaga diletakkan, kemudian terpancarnya air tersebut daripada berdekatan dengan kaki Ismail alaihissalam. Kemudian sampai hari ini dia menjadi telaga yang sampai ini tidak kering sampai bila-bila. Cuma bila dikambus, ditutup, disembunyikan dalam tempoh-tempoh tertentu, air itu terhenti. Ya, air zam-zam ini. Saya teringat masa saya di Mesir 5 tahun saya belajar di sana, ada satu masjid saya pergi tu. Masjid yang saya pergi hadir masa tu, ada masjid tu dia sebut yang pergi ziarah, kata imam kawan masjid, dia kata ada imam mimpi Rasulullah datang ke masjid tersebut. Kemudian dia buka tempat tu, ini tapak kaki Rasulullah. Kita tu boleh percaya dan tak percaya lah. Kemudian yang uniknya, dia tunjuk dalam mimpi tersebut ma'u zam-zam, air zam-zam kedua, ma'u zam-zam sanian. Ya, lepas tu dia ambil satu bekas, dibuka ni satu lubang, masuk, dia ambil air, dia bagi rasa kat minum. Memang dia agak payah ni pun tawar sikit rasanya, ya. Dia punya ada rasa macam air zam-zam di Kota Mekah sana. Tapi Allah malam betul ke tidak tu, tapi bila pergi, kami pergi ziarah kubur Imam Syafi'i, kami ziarah masa tu di kubur makam Syekh Zakaria Al-Ansari, Tamkin Lubab, ataupun kitab Syarqul Al-Tahrir, itu kitab fiqh yang belajar di sana tu. Pergi ziarah kubur ulama-ulama besar ni. Di situ dia bawa sekali tempat air zam-zam. Jadi air zam-zam ni saya tak tahulah macam mana boleh keluar, satu kat Mesir, satu Mekah ni memang confirm lah. Dia dengan pergi lepas ke Mesir tu, wallahu a'lam bissawab, ya. Tapi kita terimalah maklumat itu. Okey, kemudian macam kita nak minum, macam mana cara kita nak minum? Minum air zam-zam ni minum dalam keadaan tenang dan dengan 3 kali nafas, 3 kali tegukan. Jangan bernafas dalam tawadu. Kita akan baca doa dia. Baca sama-sama kita, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Sama ada kita baca dulu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Kita minum satu, tarik nafas, dia hembus, minum kali
kedua, pertama minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, minta rezeki itu Allah lipat gandakan pada kita. Yang ketiganya, air yang minum yang ketiga ni dia jadi penawar dalam badan kita. Kalau ada ABC penyakit apa dia on off ke kanan datang kanan, minta dia off, jadi penawar bagi setiap penawar. Jadi boleh dalam keadaan minum. Rasulullah pernah minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri, dan baginda juga pernah dalam keadaan duduk minum air Zam-Zam. Kenapa? Kerana air Zam-Zam ni ketika masuk Masjidil Haram, dia telaga tu betul-betul dekat depan Hajar Aswad, tempat asalnya. Ya, tahun 1998 saya pergi haji, pergi umrah. Masuk je tempat tawaf tu, ada dua tempat turun di bawah tangga. Satu untuk lelaki, satu untuk perempuan. Di hujung sana tu dia ada perigi dalam bentuk kaca. Dia punya dinding perigi itu kaca. Kita nampak dia sedut air, gelombang air. Ya, tapi tak ada pegang lah. Air itu disalurkan pada tempat macam wuduk, memanjang tu. Ada yang wuduk dan sebagainya. Ada yang mandi, macam-macam perbuatan di bawah. Tapi sekarang ni dah ditutup, disalurkan bekalan air Zam-Zam tu pergi ke Maktabatul Rasul di belakang, bahagian dekat stesen bas di bahagian belakang, dekat Baru Salam di sana. Jadi masa kita nak minum, kenapa Nabi berdiri ketika minum? Ya, kerana ketika baginda Nabi sedang tawaf, ya, kemudian Nabi nak pergi kepada sa'i, Nabi dalam keadaan berjalan dapat bekalan air, Nabi terus minum dalam keadaan berdiri, bukan berjalan kaki. Minum dalam keadaan berdiri, ambil minuman terus minum. Ya, bukan mana dalam keadaan berjalan tu minum. Ini orangnya kita jalan tu, ni berdiri minum, kerana pada ketika itu dalam proses daripada tawaf nak pergi ke sa'i. Kalau kita minum air Zam-Zam di rumah, kita minum dalam keadaan duduk. Maksudnya semua dalam keadaan. Pada ketika depan Kaabah memang bergelutan itu berlaku. Orang sibuk sana kemari gitu gini ketika itu. Ya, bukan bermakna minum air Zam-Zam kita bangun di mana-mana saja dah. Dia ada konteks kita memahami hadis Nabi SAW. Jadi kena ada konteks. Pada konteks Nabi dalam medan peperangan, konteks Nabi akan cerita tentang konteks ketika peperangan. Diharamkan pegang cangkul, jangan pergi ke kebun-kebun pula selesaikan tanah sana. Nabi lah nak asah, jangan asah cangkul, asah lah pedang. Konteks itu, bila kita baca hadis, dia tak boleh kita terus terjemah begitu saja. Kita kena tengok apa sebab, bila mana Nabi sebut hari ini ketika tengah malam, ada ketika Nabi sebut siang, ada ketika lepas pagi, ada konteks-konteks yang tertentu. Jadi sebab itu dalam hadis kita tak boleh bagi terjemahan maklumat tanpa kita kumpulkan semua kumpulan hadis tentang tersebut. Contoh, kalau kita nak huraikan tentang khauf, stopeng kulit, ada 70 hadis tentang khauf. Kumpulkan dulu. Jangan kita memandai-mandai, takut kita menjadi satu orang yang mendustai Nabi SAW. Sangat bahaya. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minnar. Siapa yang dusta Nabi, aku tak cakap, tapi kata Nabi bercakap, dia akan disediakan satu kursi tempat duduk daripada api neraka. Nauzubillah. Dia tak tolong benda itu. Jadi sebab itu hadis bukan mudah-mudah kita nak terjemah secara literal ataupun disebut dalam beberapa kumpulan sekarang ni. Ya, Salafi, Wahabi, apa ke, itu antara kumpulan-kumpulan yang sangat perlu kita jangan termasuk kumpulan. Baik, kita baca sama-sama sekali lagi tuan. Kita baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. 1, 2, 3. Kenapa kita baca hari ni? Walaupun kita tak minum lagi air Zam-Zam, tapi kita prepare, kita bersedia untuk arah tu. Baik, air Zam-Zam kelebihannya sangat besar. Dari segi saintifiknya, kita tengok gambar molekul air yang terhasil daripada air Zam-Zam itu. Ia sangat menarik, bersinar, sangat indah, macam permata. Itulah molekul air Zam-Zam. Saya nak sebutkan satu perkara. Kenapa air Zam-Zam ini dia sangat penting untuk, ya, kita tahu bahawa dia memberi antara makbul permintaan peminumnya Nabi sebut.
Sebab apa? Sebab air ni dia ada satu agent, satu zarah yang menyerap benda di dalamnya. Dia boleh terima. Kenapa air Zam-Zam ni sangat penting, sangat hebat kelebihannya? Sebab sumber air itu di tempat orang tawar 24 jam. Orang melakukan doa, orang baca Quran, orang melakukan sembahyang. Dalam masjid semua air itu keluar. Tempat air itu puncanya. Kemudian dia berhenti tawaf hanya ketika solat fardu. Itu pun orang muslim sembahyang. Mana Quran itu dibaca, orang melakukan doa. Jadi tuan-tuan, kita ada kekalan air yang hari ini, kita ada air. Ya? Air ni sebenarnya dia menyerap. Kalau kita pergi ke kedai, orang mencarut, orang makan, maki hamun, betul. Yang kita minum, dia masuk memberi bekas kepada diri kita. Suatu Imam Syafi'i bila pergi ke pasar, dia tutup telinga. Ambil kapas tutup. Sebab apa? Sebab dia sembang RM2.10, RM2, RM5, betul. Dia masuk. Dia tutup. Sebab Imam Syafi'i kata, kalau aku pergi, apa yang dibaca oleh Tuan Guru dapat dihafal secara mubasharah, secara live. Otaknya otak takdirkan sangat. Dia dah nak masuk benda-benda racun dalam otak dia. Kita ada di rumah ada bekalan air. Amalan ulama-ulama dulu, anak-anak kita nak puasa, kita bagi-bagi mana tenang. Zaman dulu memang dibawa pada Tok Imam baca doa sikit dan minta berkat semua. Tapi zaman law ni tak ada dah. Orang tak percaya dah. Tak apa tuan-tuan nak buat apa sini? Kita ambil daripada ma'u Zam-Zam tadi. Air Zam-Zam ni menyerap. Ya, menyerap. Apa-apa yang kita makan itu dia memberi kesan kepada diri kita. Bacalah. Setiap minggu katakan kita biasa baca surah Yasin. Kita hanya baca. Bawa air, letak depan, kita baca. Masya Allah bagi air itu masuk dalam badan. Ya, benda tu salah ke kita nak buat? Tak salah. Tapi benda tu dah makin dikikis. Kita dah tak kuat dah pun. Kita pun dah makin advance dah. Kita pun dah makin moden dah. Tak apalah, banyak kerja lain kita nak buat ni. Tapi benda ni jangan lupa. Ya, kita nak didik masyarakat akan datang ni. Allah Ta'ala di luar kita baca, dalaman pun kita nak suburkan. Jadi air ni memang ada kesan. Dia molekul-molekul air yang ada dibacakan zikrullah. Allah, Allah, Allah. Ya, ada seorang sahabat saya tu di Mesir dulu, tiap hari bangun pagi lepas subuh baca surah Yasin, depan dia ada satu cawan. Dia minum, baca Yasin dia minum. Ya. Alhamdulillah dia sekarang ni berjaya. Bukan kita nak minta berjaya tu bukan itu, tapi Allah Ta'ala dia mudahkan dia untuk melakukan zikir, kekuatan zikir itu. Baik, tuan-tuan, kita masuk kepada sikit mukadimah tentang tempat-tempat pula. Okey, saya nak minta tuan-tuan sebut dengan saya, ya, supaya kita lepas ni kita akan tengok nama-nama ni. Mungkin ada dalam kalangan kali pertama kita hadir. Kita akan sebut 4 daerah ni memang dia punya susunatur dia. Okey, baik, tuan-tuan sebut Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah. Okey, sedia kita mula daripada atas. Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah. Sekali, cuba 1, 2, 3. Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah. Okey, itu proses. Kita nak pergi haji ni tuan-tuan, dia punya perjalanan dia begini. Dia macam pusing tawaf juga. Dia bukannya yang pergi dekat, dia pergi jauh dulu, pergi kanan, lawan arah jam, macam orbit planet bumi dan sebagainya. Dia anti-clockwise, lawan arah jam. Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah. Sekali lagi tuan-tuan, 1, 2, 3. Okey, kenapa kita buat sebut begitu ya? Sebab ya, tentu kalau ada buat catatan. Okey, saya sebutkan Mekah ni kita akan berada mula nak melakukan haji. Sebab kita kursus haji ni 8 hari bulan Zulhijjah, 8 hari bulan 12. 8 hari bulan 12 kita duduk kat Mekah. Pas naik pas yang pertama pergi ke Arafah. Berapa jam? Lebih kurang 1 jam. Berapa ramai? 40,000 rakyat Malaysia akan bergerak. Ya. Kecuali dah 5,000 yang sakit memang kritikal, dia akan pergi pada hari besok. Okey. Jadi 8 hari bulan 12 kita berada di Mekah.
kita naik bas pergi ke Arafah. Arafah berapa tarikhnya? 9 Zulhijjah. 8 Mekah, 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah di Arafah. Okey, bila malam tu 10 Zulhijjah kita pergi ke Muzdalifah. 8 Mekah, 9 Arafah, 10 Muzdalifah. Ya. Lepas 10 Muzdalifah ni kita duduk di situ lebih kurang dalam 16 jam, 20 jam satu hari. Lepas itu barulah kita pergi ke Mina. Mina kita akan duduk 3 hari. Bila 11 hari bulan Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, 3 hari. Ya. Jadi saya ulang balik, Mekah 8, Arafah 9, Muzdalifah 10, Mina 11, 12, 13. Kita berkampung di sana 3 hari. 11, 12 dan 13 ya. Kemudian bila dah habis tu tak tahu kita nak buat, kita nak duduk situ je, kita akan kembali balik ke Mekah. Balik ke Mekah ni kita akan tawaf haji, sa'i haji di sana. Berapa bulan? Lebih kurang 14 hari bulan Zulhijjah. Jadi saya susun balik semula, 8 hari bulan di Mekah, 9 hari bulan di Arafah, 10 hari bulan di Muzdalifah, 11, 12, 13 Zulhijjah di Mina, balik ke Mekah 14 Zulhijjah untuk selesaikan haji. Okey, boleh nampak kan? Okey, kita sebut sekali lagi, Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah. 1, 2, 3. Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah. Okey. Bagi nampak dulu ni. Nama-nama ni kita sebut ya supaya kita dah mudah. Lepas ni kita punya bukan zikir lah, kita punya kerangka tu Mekah, Arafah dulu. Lepas tu dia punya susunan tu ni ha. Mekah ke Arafah 21 km, 21. Lepas itu Arafah Muzdalifah 7. Daripada Muzdalifah pergi Mina 7. Daripada Mina ke Mekah 7. 7 macam melontar batu juga. 7 21 hari 9, 21 biji hari 12. Besar susun dan semua benda-benda tu ya. Dan kita balik daripada Mina ni nak pergi ke kemah kita pun 7 km pergi, 7 km balik. Itu memang rezeki orang Malaysia lah. 7 juga. Jadi kaki kena kuat dalam hari-hari tu, hari 11, hari 12, hari 13. Okey, jadi ulang balik tuan-tuan. Hari ni kita nak mengulang itu je. Okey, cuba sebut balik apa perjalanan haji kita. 1, 2, 3. Okey, bila tarikh kita niat berapa bulan Mekah? Pergi Arafah bila? Bila pergi Muzdalifah? Bila pergi Mina? Bila berada di Mekah balik setelah haji? Okey, dalam tempoh sekali haji setahun, berapa hari kita terlibat haji? 5 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maknanya berapa hari? 7 hari. Kalaulah dia 7 hari ini tak sempat berada di Mekah tahun tu, mana haji dia tak dapat. Kalau separuh aja 8, 9, 10, 11, lepas tu meninggal dunia. 12, 13, 14 tak dapat buat, bermakna hajinya tak dapat, tak sah juga. Itu pentingnya 7 hari dalam setahun tu. Ya. 7 hari ni sangat penting. Dari 8 Zulhijjah sampailah 14 Zulhijjah tu hari yang sangat penting. Ya, perjalanannya, kerenahnya, tandasnya, cuacanya, makanannya, semuanya sangat-sangat berat untuk kita tanggung. Ya, jadi persediaan untuk pergi itu memang kita kena siap sedia. Jemaah ni tuan-tuan, setelah beberapa tahun saya terlibat dengan jemaah, lembaga jemaah haji apa semua, jemaah ni bila kita dah beri maklumat yang cukup, dia tidak akan meletup di sana nanti. Bila dia dah tahu maklumat macam mana keadaan sana, macam mana dia nak atasi, nak masuk tandas, beratur begini, jangan dia pergi tak ada maklumat, tiba-tiba dia kata, aku bayar 100,000 macam ni kamu buat aku. Kalau macam tu, dia memang bermasalah. Sebab tu kita kena bagi tahu dulu, jemaah kena bersedia. Ya, bukan tuan-tuan seorang aja Allah nak jaga. Semua Allah Ta'ala nak tengok. Dan sebagai ujian. Ya, semua tu dalam kerangka. Kalau tuan-tuan bersedia, bersedialah untuk buat kerangka tersebut. Kena bersedia.
Ya, hidup ni bukannya mudah-mudah. Dia ada peraturan-peraturan. Baik tuan, jadi kita dah tahu dah tadi ya tarikh masa ni. Okey, soalan kedua. Bila kita dah tahu dah tadi Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah balik, saya dah tanya soalan kedua. Tuan-tuan dan puan, manakah dia antara 4 daerah ni, 4 pekan ini, dia manakah dia tanah halal, yang mana tanah haram? Mana dia? Tanah haram maksudnya 520 km persegi tadi. Mana duduknya? Sempadan dia sini. Ya, sempadan dia di sini. Ya. Bermakna dalam 4 daerah ini, 3-nya adalah tanah haram dan 1 adalah tanah halal. Apa dia tanah halal? Arafah. Arafah ni, ya, tempat sepadan dia tanah halal dan tanah haram ialah Masjid Namirah. Masjid Arafah tu mihrab dia imam masjid kita mana sini. Sini kan. Maknanya tempat imam ni ini sahaja ialah tempat tanah haram. Yang ke belakang ni semua tanah halal. Pasal apa? Sebab bila imam semayang dapat 1,000, jemaah dia ikut satu kapal. Maknanya kalau orang nak berukuk di Arafah, dia tak boleh duduk di tanah halal. Sof pertama sampai sof belakang dia tak boleh. Dia kena duduk tempat imam. Imam tu tanah haram. Kalau di Arafah, dia nak berukuk di Arafah, dia tak boleh duduk tempat imam. Dia kena duduk tempat sof pertama pula. Gitulah maksudnya. Ya. Baik tuan-tuan puan, ini dia punya Allah sebut tentang masyair. Yang kita sebut tadi masyair ialah 4 kawasan tadi lah. Apa dia? Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Apa dia Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Kalimah masy'ar, tempat-tempat yang terlibat semasa melakukan haji. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Ya, tidak ada dosa bagi kamu mencari rezeki, nak berjual beli, berniaga ketika mengerjakan haji. Allah sebut ada orang pergi tu dia nak bisnes, tak salah. Tapi ya, kena buat haji betul-betul, rukun dan syaratnya kena betul. Kemudian apabila kamu bertolak turun daripada Arafah menuju Muzdalifah, kan Mekah, Arafah, Muzdalifah ini susunnya. Maka sebutlah nama Allah. Barulah kita daripada Muzdalifah tu berjalan ke Mina, kita akan bertakbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir raya tu. Ya, takbir raya sebab malam 10 Zulhijjah tu. Takbir raya, ya. Takbir dah berhenti dah itu. Kemudian di tempat Masjidil Haram, iaitu di Muzdalifah, Mina dan Mekah tadi, ingatlah kepada Allah, menyebut nama Allah, zikir Allah banyak-banyak, dan kamu akan dapat petunjuk daripadanya, insya-Allah. Amin, ya. Okey, baik. Ini nama-nama tadi Muzdalifah, ya. Jaraknya kita dah tahu. Mina dan Arafah saya skip ni. Okey. Kemudian kita nak tengok Mina. Mina ni tuan-tuan, kita duduk lama kat Mina, betul? Berapa bulan kita duduk tadi? 11, 12, 13. Apa yang kita nak buat kat situ? Kita wajib bermalam waktu malam, siang kita pergi melontar jamrah. Macam mana Nabi Ibrahim digoda oleh iblis untuk menggagalkan penyembelihan tadi. Jadi tempat itu ada disenaraikan tempat wajib kita melontar ke tiga-tiga tempat. Jadi tempat melontar dipanggil Mina Jamarat. Sebab Mina Jamarat. Okey, yang ni kalau tuan-tuan tengok di sebelah kiri tuan-tuan, paparan tu Mina Jamarat, maksudnya itu tempat melontar, tempat iblis ganggu Nabi Ibrahim. Nak campak masa nak baling tu, kalau saya pergi tu saya tengok bukan batu je terompah, kayu. Waktu besar-besar ni kalau kena naik aku, macam-macam keluar tu. Baju, kain ihram ni macam-macam, dimarah setan.
kan? Tapi tempat tu hanya yang diambil kira oleh lontaran batu sahaja. Yang lain tu dia jangan emosi sangatlah. Kita nak buat syariat itu, ya. Jadi nama tempat tu Mina Jamarah. Mina yang kedua sebut Mina Mu'assim. Mina Mu'assim. Okay, Mina Mu'assim ni memang kita sebelum ni duduk di Mina Mu'assim. Di situ tempat pertemuan antara yang melibatkan jemaah kita ada meninggal dunia di satu masa dahulu. Mina Mu'assim ada Terowong Mu'assim dipanggil. Ingat lagi tahu bila saya lupa dah. Ya, tapi Terowong Mu'assim tu dikenali. Dan selepas itu, ya, selepas ini sekarang ni kita duduk di Mina Muhassir. Mina Muhassir. Ya, Mina Muhassir ni, tempat ini ialah tempat kita bermalam sekarang di Mina. Di situlah tempatnya tentera bergajah digugurkan batu-batu daripada neraka oleh Tayran Ababil. Kat situ tempat dia. Ya, tempat dihancurkan satu tentera bergajah. Tentera besar dikalahkan oleh tentera yang kecil. Macam perang Badar, kufar yang 1000 orang dikalahkan oleh tentera yang sikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kali aku menangkan tentera kecil mengalahkan tentera besar dengan izin Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Allah sebut di situ dalam surah Al-Baqarah, ya. Banyak cerita tentang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang sebelum itu Talut dengan Jalut, perang Nabi Daud AS, banyak, ya. Jadi tuan-tuan, ini tempat-tempat. Okey, adab di dalam Mekah kita dah tahu dah. Perbanyakkan selawat, perbanyakkan istighfar, jangan sembang-sembang kosong, jangan duduk dengan kawan-kawan yang banyak sembangnya, diam. Kita tengok banyakkan, ya, jadualkan diri kita dengan Al-Quran. Baik, kita pergi kepada sejarah Madinah, ya, sejarah Madinah Al-Munawwarah. Okey, Madinah ni saya paparkan dia punya ni slide, ya. Sejarah Madinah ni sejarah yang sangat hebat. Dan Nabi dapat mimpi. Nabi sebut, Nabi sabda, aku telah bermimpi sesungguhnya aku berpindah dari kota Mekah menuju ke suatu tempat yang ada pohon tamar. Aku sangka, aku kira tempat itu ialah Al-Yamamah ataupun di Hajar. Tetapi sebenarnya Yasrib fotonya, ya. Kan Nabi tadi selalu dapat maklumat dengan mimpi. Mimpi Nabi itu benar. Ru'ya shadiqah. Mimpi kita ni mengaku merakan. Tak betul, ya. Mimpi Rasul tentang ru'ya shadiqah yang benar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Okey, Yasrib ni nama orang asalnya, pembuka kota Madinah. Kemudian orang Yahudi ramai di sana. Orang Yahudi bila dia study, bangsa Yahudi ni rajin baca. Dia study kitab Taurat, kitab Injil semua. Dia kata ada seorang Nabi, ketua Rasul-Rasul akan lahir di tempat yang banyak pokok tamar. Tanda-tanda ni banyak. Jadi mereka duduk berpindah situ lebih kurang dalam 300-400 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Dia berduduk di kota Madinah untuk supaya mereka lah merasakan biar cucu-cucu mereka yang diangkat sebagai Rasul oleh Allah. Tapi rupa-rupanya bangsa Nabi yang terakhir adalah bangsa Arab, Quraisy. Ya, itu yang pemalas sangat tu. Mereka tunggu sana untuk menunggu, ya, ketabalan sebagai Rasul akhir zaman. Dan akhirnya mereka nak membunuh Nabi. Apa Bani Yahudi yang duduk di sana? Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ada 3 Bani. Dan mereka ni semuanya dimusnahkan, dipancung 700 orang lelaki. Ya, Bani Quraidah, kemudian Bani Qainuqa tahun 2 Hijrah. Ada mereka buat pelanggaran kepada perjanjian dalam piagam Madinah. Bila Rasulullah pergi Madinah, Rasulullah buat piagam. Apa Nabi buat? Nabi satukan antara Aus dengan Khazraj. Orang Islam bila bergaduh, orang Yahudi akan kuasai ekonomi. Orang
Orang Yahudi akan kuasai ekonomi. Mana-mana pun, kalau sekiranya orang Islam bergaduh sama sendiri, orang lain akan ambil negara itu. Jadi bila Rasulullah masuk Kota Madinah, pertama Rasulullah cantumkan balik, dah 200 tahun berperang Aus Khazraj, bangsa Arab, maka disatukan. Jangan bergaduh, jangan banyak menua parti, bersatu balik, bersatu. Langkah kedua, bila cantum satu macam mana buat? Praktikalnya Nabi buat. Praktikalnya Nabi bina masjid Nabawi supaya kita berkumpul, bermusyawarah, satukan balik. Kemudian Rasulullah tarik Sa'ad bin Waqqas, sahabat Nabi, Sa'id contohnya. Rasulullah pegang, aku pilih kamu berdua menjadi bersaudara. Bukan Nabi saudarakan itu dengan secara umum, tapi Nabi pegang badan sahabat Nabi. Kamu bersaudara. Abdurrahman bin Auf, kamu saudara. Apa kamu tak cukup? Aku ada 3 isteri. Kamu pilih mana-mana. Contoh, itu berlaku dalam sirah tu. Ya, kalau orang, ya, kalau zaman sekarang ni, aku tak suka isteri tu kau ambil. Jadi begitu, persaudaraan itu berlaku. Langkah kedua, bila Rasulullah nak satukan umat Islam ketika itu, orang Muhajirin masuk, mereka jadi jutawan. Mereka sebelum tu ahli perniagaan. Langkah kedua, lepas bina masjid, Nabi buat piagam Madinah, buat perjanjian. Yang ketiganya, Nabi buat pasar raya. Sampai pasar raya Yahudi semua tutup. Pasar raya umat Islam mana nak satukan. Sebab bila pasar raya ekonomi itu dipegang oleh umat Islam, mereka akan bayar zakat. Kembali kebaikan itu kepada umat Islam semula. Itu yang berlaku pada Nabi. Dah kita dah diberi kerangka itu macam mana nak buat, ya. Dan yang ketiganya, Nabi suruh para sahabat beli telaga-telaga. Sebab telaga ni, bila mereka kuasai, umat Islam kuasai, telaga ni seperti telaga minyak. Mekah Madinah dia kering kontang. Air itu sangat penting. Bila air itu dikuasai oleh telaga-telaga orang Yahudi kuasai, setiap kali nak cedok, dia kena berapa bayar? 1 dirham, 2 dirham. Duit itu mengalir kepada orang Yahudi. Padahal mereka baru datang 200 tahun, tapi dia itu dah kontrol ekonomi. Dia ada perancangan yang sangat teliti. Orang tempatan buat sambil lembut. Jadi Rasulullah masuk, Rasulullah cantumkan balik. Satukan dulu. Bila satukan dulu, bina pasar raya. Orang Islam nak beli pasar raya itu, jangan beli yang lain. Itu dia punya perancangan Rasulullah SAW. Benda ni berlaku. Ya, benda ni berlaku. Dan terbukti akhirnya kerajaan Islam itu dikuasai oleh Islam itu. Sampai seluruh dunia berlaku. Ya, baik. Doa daripada Nabi Ibrahim, ya, dan Nabi Muhammad SAW. Saya rasa setakat ni kita dah sampai masanya 11.30 dah. Ya, kelebihan Masjid Quba ni, ya, kita, ya, antara kelebihannya siapa yang pergi sana ambil wudu, ya, dia seperti mana dia dapat 1 kali pahala umrah, ya. Kemudian Masjid Qiblatain, ya, sejarah Masjid Nabawi. Asalnya Masjid Nabawi ini anak yatim punya, tapak tu. Kemudian Rasulullah nak wakafkan kepada umat Islam seluruhnya, wakafkan kepada kita semua. Duit tak ada, duit anak ambil daripada Abu Bakar Siddiq, bagi 10 dinar untuk anak yatim. Anak yatim tu mula nak bagi, Rasulullah kata tak, aku nak beli. Tapi ada banknya dah daripada Abu Bakar Siddiq, ya, pahala Abu Bakar ni besar, ya. Okey, ini Masjid Qiblatain, ada 2 kiblat dalam tu, perubahan arah kiblat. Untuk kuburan Baqi' di Kota Madinah, tempat yang, ya, disemandikan para syuhada. Di sini ada 10,000 para sahabat. Ya, gambaran di peperangan Uhud, Jabal Rumah, tempat pemanah, 50 orang sahabat, 40 turun mencari harta, 10 orang tu telah dilenyapkan, ya. Akhirnya kalah dalam medan peperangan Uhud. Okey, perang Khandaq pun tempat yang hebat dan perlu kita pergi. Semua sana membawa semangat untuk kita bersatu balik. Umat Islam tak boleh bergaduh sama dia. Umat Islam ni kita ada balik, ya, tak boleh nak kita nak, ya, memijak sahabat kita untuk kita naik. Tak boleh. Itu peraturan yang Nabi sebut sangat bahaya bila berlaku itu. Yang menjadi bangsa ni adalah Islam. Kita adalah ikon pada agama kita. Okey, wallahu a'lam bishawab. Masa pun dah tamat, cukup
cukupnya. Saya kira saya nak serahkan pada Tuan Haji Talib. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ya. Ada soalan? Ya. Okey, ya Tuan Haji. Ha? Buku nota. Buku nota. Ya. Buku haji ni. Buku haji ni ada nanti Tuan Haji saya ada buat. Baik, saya sentuh persoalan atau pertanyaan berkaitan dengan buku nota khusus haji. Tuan-tuan, ini belum dapat maklumat rasmi lah. Semua kata dapat maklumat baru daripada Google ataupun maklumat lisan. Pertama, insyaAllah buku nota khusus haji bagi musim haji 1446 ini akan diberi percuma kepada perempuan yang dapat jemputan khusus haji bagi tahun pertukan 1446-47. Tapi itu belum final lagi, belum confirm kan? Yang kedua, maklumatnya belum sahih juga lah. Buku nota khusus haji mungkin, ini maklumat kedua, mungkin akan diberi semasa tuan-puan membuat pengesahan terima tawaran. Jadi walau bagaimanapun, insyaAllah minggu depan saya cuba update di manakah finalnya, sama ada diberi percuma atau pada yang tahun 46-47 ataupun diberi semasa tuan-puan mendapat tawaran dan mengesahkan terima tawaran. Untuk buku nota khusus haji bagi musim haji 1446 edisi jualan belum ada sebarang info. Ada ke tidak ke, wallahualam. Sebab kebiasaannya buku nota khusus haji ini diterbitkan atau difinalkan selepas selesai muzakarah haji, yang mana muzakarah haji yang dihadiri juga oleh Ustaz berakhir 2 minggu sudah, Ustaz, 2 minggu sudah. 2 minggu sudah selesai muzakarah haji, baru buku nota khusus haji ini boleh difinalkan. Barulah ada cerita di manakah boleh dapatkah, tak dapat langsungkah, wallahualam. Jadi pendek cerita, tuan-puan yang masih ada buku nota khusus haji yang tahun sudah, yang tuan ada beli kan, tuan ada beli tak beli kan, insyaAllah boleh mendapatkan. Jangan kita terikat dengan buku tu kan. InsyaAllah nanti tuan-tuan boleh, mungkin tuan-tuan boleh buka nota khusus haji melalui aplikasi Tijari. Mungkin bahagian Jabatan Haji unit pilihan akan termasuk di dalam Tijari, betul lah. Jadi kalau ada maklumat dari semasa ke semasa, insyaAllah saya cuba sampaikan, ya. Okey, jelas kan? InsyaAllah, ya. Okey, baik ya. Saya kedua penutup. Okey, tak ada apa dah ya. InsyaAllah Tijari itu ada di bimbingan haji tu ya. Mungkin ada maklumat itu. Okey, kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma taqaddamna anta al-mu'akhir la ilaha illa anta rabbana zidna wa wasi' rizqana wa barik lana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadak wa 'azizan fi dinihi wa ja'alna wajihan fi dunya wal akhirati rabbina katsiran dawal bi hasan ya yarfa'u la dawal rabbil alamin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.